Apa khabar semua? Disebabkan nama camshaft dengan crankshaft ni lebih kurang sama, ada perkataan shaft dekat situ, maka ada ramai yang confused. Jadi jawapan mudah bagi persoalan apakah beza antara camshaft dengan crankshaft ni adalah crankshaft dia duduk di bawah enjin. Rupa dia macam ni. Dan camshaft pula dia duduk di bahagian atas enjin. Rupa dia macam ni. Itu beza secara kedudukan fizikal dia lah. Kalau anda setakat nak tahu beza kedudukan, dah boleh stop tengok video ni. Tapi kalau anda nak tahu lagi banyak perbezaan dia, contohnya dari segi pembuatan, dan mungkin lagi penting apa beza fungsi camshaft dengan crankshaft ni, macam mana dia boleh rosak dan berapa harga nak repair, teruskan menonton dan saya akan explain. Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, crankshaft adalah satu komponen utama dalam enjin anda dan tugas dia adalah untuk menukar gerakan linear daripada piston menjadi gerakan putaran yang boleh menggerakkan roda kereta anda. Bila pembakaran minyak berlaku dalam silinder, piston akan ditolak ke bawah. Gerakan naik turun piston ni disambungkan ke crankshaft melalui connecting rod. Jadi crankshaft akan bertindak macam tuas. Maknanya bila piston turun ke bawah sewaktu power stroke, power tu akan dipindahkan dalam bentuk putaran crankshaft. Putaran ni nanti akan disalurkan ke flywheel, kemudian ke gearbox dan akhirnya ke roda untuk menggerakkan kereta anda. Dari segi kedudukan fizikal, macam yang anda dah tengok awal-awal tadi, crankshaft ni dia terletak di bahagian bawah enjin dan dia disokong oleh beberapa bearing. Bearing ni dipanggil main bearing. Bearing ni memang sangat penting sebab dialah yang maintain kedudukan dan putaran crankshaft yang stabil. Setiap crankshaft ni ada beberapa crank pin dan crank pin ni adalah tempat connecting rod disambungkan. Di antara pin-pin ni pula ada counterweight. Tugas counterweight ni pula dia macam seolah-olah pemberat yang balancekan pergerakan piston untuk mengurangkan getaran. Dalam enjin yang biasa, crankshaft ni dibuat melalui proses casting. Maknanya dia tuang masuk dalam acuan sampai keras. Ini untuk enjin biasa. Tapi kalau untuk enjin performance, crankshaft ni akan berada dalam load yang sangat tinggi. Jadi kaedah forging atau billet akan digunakan. Forging ni macam besi tempa. Maknanya besi tu dipanaskan, diketuk-ketuk sampai jadi crankshaft. Billet pula maknanya satu bongkah besi tu di mesin sampai jadi crankshaft. Kiranya forging dengan billet ni hanya untuk kereta performance sebab dia lebih kuat daripada besi tuang tadi. Tapi of course lah, lagi mahal, lagi susah nak buat. Best kan channel ni? Tak pasal-pasal belajar pasal manufacturing. Jadi kalau belum subscribe, belum follow, subscribe sekarang sebab banyak lagi benda best yang saya akan ceritakan dalam channel ni. Dan sebenarnya crankshaft ni fungsi dia bukan setakat untuk pusingkan enjin tau. Crankshaft juga bertanggungjawab menggerakkan komponen-komponen lain dalam enjin seperti water pump, oil pump, alternator menggunakan sistem belting. Mungkin paling anda nak tahu berapa harga kalau crankshaft kita rosak. Kalau minor damage macam journal bearing dia rosak, ada cala ke sikit-sikit, mungkin boleh polish semula. Anggaran kos dalam RM1,000 sebab labor akan mahal. Tapi kalau wear and tear yang teruk, bengkok ke, crack ke atau patah terus, memang nak kena replace. Dan kos boleh mencecah antara RM5,000 ke RM10,000. Of course bergantung pada kereta apa. Sebut pasal kos ni, kalau RM5,000 tu kan, pada anda yang nak tahu, RM5,000 tu lebih kurang harga 10 gram emas ataupun dalam 2.5 dinar. Kenapa saya bagi tahu ni adalah sebab baru-baru ni mula belajar dan menyimpan emas dekat public gold. Sebab saya dah semak harga emas antarabangsa ni memang sejak 20 tahun dia naik sebanyak 700%. Of course harga harian dia turun naik tau, tapi over long term memang naik. Even siapa yang baru beli 3 ke 5 tahun lepas pun dah untung gila-gila. Jadi kalau anda nak mula menyimpan, selamatkan duit kita daripada terbelanja, klik link dekat bawah, isi borang dan tim saya di Public Gold akan bantu anda. Pendaftaran percuma sahaja. Okey, sekarang kita dah tahu pasal crankshaft tu apa, jom kita tengok pasal camshaft pula. Kalau tadi crankshaft tu duduk di bawah enjin, camshaft pula dia duduk di bahagian atas enjin. In fact, minyak hitam yang kita tuang dalam oil cap tu kan, minyak tu akan directly tumpah ke camshaft dulu. Jadi position dia memang di atas sekali dalam enjin atau lebih tepatnya dalam cylinder head. Dah jelas tak sekarang?
crankshaft duduk di bawah sekali dan camshaft duduk di atas sekali. Ada enjin yang ada satu saja camshaft dan ada juga enjin yang ada dua camshaft. Kalau zaman saya membesar dulu, kalau enjin ada dua camshaft ni besar-besar, dia orang tampal DOHC dekat kereta dia orang. Lagi-lagi dak-dak H. Betul tak? Siapa yang pernah buat ni baik mengaku sekarang. Mesti dah jadi bapak-bapak orang. Kereta sekarang ni memang DOHC. DOHC ni maksud dia dual overhead cam ataupun double overhead cam. Jadi ada dua camshaft. Dekat camshaft ni ada beberapa cam lobe. Lobe ni macam bonggol dekat camshaft tu yang mana bila dia berpusing, dia akan menolak rocker arm ataupun kepala injap tu untuk buka tutup dia. Injap ni ada dua jenis, iaitu intake valve dengan exhaust valve. Jadi camshaft ni lah sebenarnya yang bertanggungjawab membuka dan menutup intake dengan exhaust valve dalam enjin kita. Dan di sinilah pentingnya hubungan antara crankshaft dengan camshaft sampai kadang-kadang orang terconfuse. Enjin 4 lejang memerlukan crankshaft berpusing 2 kali untuk setiap satu pusingan camshaft. Sebab tu dua-dua komponen ni disambungkan dengan timing belt atau timing chain. Dan timing putaran antara camshaft dengan crankshaft ni pula sangat kritikal. Even kalau timing belt tu lari satu gigi pun, maksudnya camshaft akan buka atau tutup injap lebih awal atau lebih lewat dari yang sepatutnya. Kalau benda ni berlaku, pembakaran akan jadi tak sempurna, enjin akan semput dan dalam kes yang lebih kritikal, kalau banyak sangat lari timing ni, even injap kita boleh langgar dengan piston. Memang makan modal kalau nak baiki. Jadi kalau nak fikirkan semula, camshaft ni dia tidaklah kena load yang tinggi macam crankshaft. Tapi tugas dia lebih kepada ketepatan ataupun precision. Cam lobe untuk setiap camshaft ni direka dengan profil yang tertentu. Ada opening ram, ada nose dan ada closing ram, dan tujuannya adalah untuk kawal dengan tepat seberapa tinggi lift dengan duration valve kita tu terbuka dan tertutup. Itu yang ada teknologi macam VVT, DVVT, VTEC dan macam-macam lagi. Crankshaft pula fokus dia kepada pengurusan daya. Bila letupan tu berlaku dalam silinder, tekanan dalam silinder tu boleh mencecah lebih 50 bar, terutama dalam enjin diesel. Kalau lori kenderaan berat, lagilah tinggi tekanan dia. Jadi crankshaft ni lah yang kena tahan tekanan tu dan pada masa yang sama memastikan putaran tu tetap lancar. Itulah sebab kenapa balancing crankshaft ni sangat kritikal. Kalau crankshaft tak seimbang, getaran tu boleh merosakkan bearing dan boleh bawa kepada engine failure. Dari segi kerosakan dan kos untuk repair pula, camshaft ni kalau dia rosak sikit, contohnya lah cam lobe tu bercala ke, dia uneven ke, jadi valve tu buka tutup tak sekata, mungkin nak kena polish semula lobe dia tu. Jadi kalau macam ni, kos baiki lebih kurang RM1,000. Of course bergantung kepada kereta apa. Untuk rosak yang lebih teruk, contohnya patah ke, seizure ke, memang nak kena ganti, memang mahal dalam RM5,000. Kalau dalam nilai emas, RM5,000 ni lebih kurang 10 gram. Macam saya sebut tadi. Dan kalau dia rosak tu, merosakkan pula komponen lain, memang akan jadi makin mahal. Dalam video seterusnya, anda akan tengok lebih detail lagi macam mana enjin anda sebenarnya berfungsi. Memang saya cerita dengan sangat mendalam, siap guna animation lagi. Jadi memang anda tak nak terlepas lah video ni. Jadi pastikan anda follow dan subscribe supaya dapat reminder bila video ni dah keluar nanti. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.